Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita sambung pelajaran kita subjek pendidikan Islam tahun 4 ya. Subjek pendidikan Islam tahun 4. Murid-murid boleh buka muka surat, boleh buka buku teks muka surat 28. Hari ini 28 hari bulan 9 tahun 2021 bersamaan dengan hari Selasa. Okey, kita macam biasalah bidang Al-Quran. Sebelum ni kita dah baca pada muka surat 26 dan 27, iaitu berkenaan dengan tadabbur suratul Ikhlas. Tadabbur suratul Ikhlas. Tadabbur ni kita mengambil kefahaman terhadap surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ini surah apa? Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad itu surah Al-Ikhlas. Okey. Dinamakan surah Al-Ikhlas kerana kita diminta untuk tauhid kita. Surah diminta untuk kita mensucikan kita punya tauhid, kemurnian tauhid kepada Allah. Okey. Kita dah belajar ya. Sebelum ni minggu lepas tentang dia punya kefahaman ataupun maksud daripada surah Al-Ikhlas ini. Kita dah belajar maksud dia, Qul huwallahu ahad, apa maksud dia. Sekarang ini kita nak belajar sikit lagi tentang kefahaman yang mendalam sikit. Okey. Tuntutan surah Al-Ikhlas. Dia kepada ayat kandungan surah Al-Ikhlas, tuntutan. Okey, ayat yang pertama, Qul huwallahu ahad. Kandungan surah Al-Ikhlas iaitu Islam, agama tauhid. Islam itu agama tauhid. Yang mana kita tahu Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, Allah itu adalah Esa. Huwallah, dialah Allah yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang Maha Satu. Jadi Islam agama tauhid, maknanya Islam itu agama tauhid. Tauhid itu apa? Satulah, satu. Tauhid maksudnya satu, wahid, daripada perkataan wahid. Okey. Tuntutan dia, apa yang perlu kita buat, apa yang perlu kita faham ialah meyakini Allah Maha Esa. Allah yang Maha Esa, Allah Maha Satu, sentiasa ikhlas dalam ibadah. Kita sentiasa ikhlas. Bukan kerana orang, kita buat ibadah kerana Allah, ikhlas kerana Allah. Membanyakkan menyebut kalimah la ilaha illallah. Kerana la ilaha illallah ini apa dia? Tiada Tuhan selain Allah. Okey, itu maksud la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jadi tuntutan kita kena buat tiga ni. Kita yakin Allah itu Maha Esa, kita kena ikhlas dalam ibadah kita, dan kita kena sebut la ilaha illallah banyak-banyak. Okey, yang kedua, ayat yang kedua, Allahus Samad. Allah tempat meminta pertolongan. Maksud dia Allah ini, Allahus Samad, maksud sebenarnya Allah tempat bergantung. Tapi maksud kefahaman dia Allah tempat meminta pertolongan. Kalau kita nak mohon pertolongan, kita mohon kepada Allah. Jadi tuntutannya ada tiga juga. Memohon pertolongan hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah sahaja yang kita kena mohon pertolongan, bukan daripada orang lain. Orang lain boleh juga, tapi kalau benda-benda gaib yang lain tak boleh. Dengan sesama manusia pun itu boleh. Itu boleh ya. Tapi kalau melalui makhluk gaib yang lain tak boleh, tak boleh. Jadi kita kena minta tolong hanya kepada Allah. Menghindari diri daripada perasaan putus asa. Kita kena jauhkan daripada perasaan putus asa. Sebabnya kalau kita rasa tak boleh nak buat, kita tak boleh nak putus asa, kecuali kita meminta pertolongan daripada Allah. Mohonlah pertolongan, kita berdoa kepada Allah banyak-banyak. Yang ketiga, bersangka baik dengan setiap ketentuan Allah.
kita kena bersangka baik. Allah beri kita sedikit kesusahan, jadi kita kena bersangka baik. Mudah-mudahan di sebalik itu adanya benda yang istimewa Allah nak bagi kepada kita. Kemudian ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak mempunyai anak dan pasangan. Maksud sebenarnya Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maknanya dia tidak ada anak dan tidak pula diperanakkan, tidak pula jadi anak orang lain. Jadi dia kembali kepada ayat yang pertama tadi, Allah itu satu saja. Tuhan itu satu. Dia satu-satu saja. Jadi penegasan kepada ayat yang ketiga ini, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah tidak mempunyai anak dan pasangan. Tuntutan dia merenung ciptaan Allah dan mengagumi kekuasaannya. Jadi kita kena tengok ciptaan Allah, makhluk-makhluk Allah, dan kita kena kagumi. Kekuasaan Allah. Kita kena kagumi kekuasaan Allah. Tengok langit, tengok besarnya langit, tapi tidak ada sebatang tiang pun, luas. Bumi pun luas. Tak tahu kalau kita jalan, tak larat nak jalan, yang kedua, yakin Allah Maha berkuasa dan tidak perlu kepada pasangan dan keturunan. Allah itu Maha berkuasa dan tidak perlu kepada pasangan dan keturunan. Dia tidak memerlukan anak, tidak memerlukan juga pasangan. Dia Maha berkuasa. Dia boleh duduk seorang-seorang dia, tanpa memerlukan orang lain. Yang ketiga, mempelajari ilmu akidah bagi memantapkan iman. Kita kena pelajari ilmu akidah lah. Ilmu akidah tu apa? Ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah, bagi memantapkan iman, untuk memantapkan kepercayaan kita kepada Allah. Yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak serupa sama sekali dengan makhluk. Allah tidak serupa sama sekali dengan makhluk. Allah ini tak sama pun dengan makhluk lain. Tidak ada setara dengan makhluk lain. Jadi meyakini Allah memiliki sifat kesempurnaan daripada segala kekurangan. Kita kena yakini bahawa Allah itu memiliki sifat-sifat kesempurnaan daripada segala kekurangan. Semua yang sempurna itu Allah punya. Semua kesempurnaan itu dialah Allah. Yang tidak sempurna itu tak ada pada dia. Bersyukur atas nikmat kurniaan Allah. Kita kena bersyukur, terima kasih atas nikmat kurniaan Allah. Sangat banyak, dia bagi kat kita sangat banyak. Kita kena bersyukurlah. Jadi menginsafi kelemahan diri. Bila kita bersyukur, perkara yang seterusnya kita kena insaf kelemahan diri kita. Sebab Allah memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Jadi yang lemah itu datangnya daripada diri kita, dan kita kena insaf. Kita ini diri manusia yang lemah. Nak pergi ke suatu tempat, kita memerlukan sesuatu benda untuk hantar kita. Contohnya naik kereta, naik basikal, naik bas. Kalau tak, lambatlah nak sampai. Jadi kita kena insafi diri kita. Seterusnya, Ustaz nak murid-murid tulis. Tulis sama juga dengan yang ni, sama tadi sama. Jadi Ustaz tarik balik, dan supaya mudah untuk kamu buat petak betul ni, dan tulis balik, dan tulis dalam bentuk ni. Tulis dalam buku tulis, tulis dalam buku tulis. Tulis Isnin Al-Quran, tulis 28 September tahun 2021, dan tulislah. Dan bila dah siap ini, ambil gambar dan hantar kepada link yang Ustaz akan bagi di WhatsApp. Sekadar itu dulu untuk minggu ni. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.